Dan tiap-tiap waktu semayang, rakaat sudah ditentukan, tidak boleh dipindah. Begitu. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berilah olehmu akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu martabat yang tinggi dalam syurga. Ini yang kata doa untuk Nabi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa dia? Al-wasilah wal fadilah. Allah bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa dia? Kelebihan kepada dia. Masyhur di atas lidah makhluk. Nabi Muhammad ni semua orang kenal. Bukan kata orang Islam saja, orang kafir kenal Nabi Muhammad, tuan-tuan. Kan saya pernah tunjuk masa masjid lama dulu, kita bawa main satu buku orang putih ni, Michael J. Hart, nama orang putih. Dia ni orientalis, tapi dia buat kajian tentang semua agama dan dia tertarik dengan kajian Islam ni. Dia tertarik kan? Dan dia kaji sirah Nabi ni. Dia kaji sirah Nabi. Dia tengok habis yang kata Nabi Muhammad ni, peribadi dia, apa yang dia dah buat semua. Dia study habis. Kesimpulan yang dibuat oleh Michael J. Hart, orang putih, dia kata apa? Nabi Muhammad ni tak ada tolak banding dalam dunia ni. Hang tak usah sebut siapa yang pernah ada di atas dunia ni, dan dia kata dia yakin tidak ada manusia selepas daripada ni yang boleh melebihi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh terbit di mulut dia benda ni walaupun dia orientalis. Pasal apa? Ni benda kita baca ni masyhur dia di atas lidah segala makhluknya. Allah dah tentukan macam ni, maka beginilah jadinya. Wab'athhu maqaman mahmuda, dan utuskan dan bangkitkan olehmu baginya, yakni bagi Muhammad itu maqam yang dipuji akan dia oleh umat-umat, yakni oleh orang yang dahulu dan orang yang kemudian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Muhammad diberikan satu maqam, satu kedudukan yang terpuji. Bila, tuan-tuan? Akhirat esok. Nabi akan dapat satu maqam. Maqam ni maksud satu kedudukan yang tak ada siapa dapat kedudukan seumpama itu, dan dialah yang disebut sebagai maqam syafa'atul uzma, iaitu maqam syafaat yang paling besar, allazi wa'adtah, yang telah pun engkau janjikan kepada dia, yang telah engkau janjikan kepada dia. Memang Allah dah janji dekat Nabi. Tuan-tuan baca balik cerita apabila berlaku gerhana matahari. Bila berlaku gerhana matahari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil semua orang pergi berhimpun di masjid semayang. Semayang sunat gerhana matahari. Punya lamanya sembahyang Nabi ni, kita baca mukadimah mana baru ni. Punya lamanya sembahyang gerhana Nabi ni, sampai diriwayatkan dalam hadis kata apa? Bila Nabi qiyam berdiri tu, sahabat yang jadi makmum ni duk ingat semayang ni tak ada rokok. Punya lamanya berdiri ni. Ni makmum belakang ni duk ingat semayang ni apa, semayang ni jenis tak ada rokok, maka pakai duk berdiri lagu tu aja kan. Satgi Nabi rokok. Bila Nabi rokok, punya lamanya Nabi rokok ni sampai makmum belakang ni duk ingat pakai habis tang rokok ni saja kan. Tak bangkit dah ke kita ni. Nabi i'tidal. Lamanya Nabi i'tidal ni sampai sahabat duk ingat habis tang ni lah, tak ada sujud dah kot. Nah, abang kata 2 rakaat sembahyang itu tiap-tiap satu perlakuan itu cukup lama. Sehinggalah apabila Nabi sujud yang penghabis, Nabi baca doa. Nabi doa apa? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, bukankah engkau telah janji kepada aku bahawa engkau tidak akan azab umat aku, wa ana fihim, sedangkan aku ada di kalangan mereka. Nabi minta dalam doa dia, ya Allah, ya Tuhanku, bukankah engkau telah janji kepada aku bahawa engkau tidak akan binasakan mereka selagi mana mereka minta ampun kepada engkau. Nabi minta tu pasal apa? Pasal gerhana matahari ni dia boleh membawa malapetaka kalau tak kena gaya. Tuan-tuan, gerhana ni jadi pasal apa? Pasal 3 planet ni duduk satu baris. Gerhana matahari ni bila matahari duduk sana, bulan duduk tengah, kita bumi duduk sini. Jadi kita tengok matahari gerhana ni pasal apa? Pasal bulan duduk lindung dia. Nah, abang kata apa ni? Planet ni duduk berjalan. Nah, abang kata apa? Allah boleh pada bila-bila masa dia bagi tergelincang.
Bila dia tergelincang, dia belaga sama-sama dia kiamat alam ini. Gerhana itu tanda kebesaran Allah. Allah boleh twist bila-bila masa bagi belaga bercamuk sama sendiri. Hari Sabtu lepas tuan-tuan baca tak apa jadi? Satu dunia ni. Hari Sabtu lepas. Dia panggil super moon. Tak jawab. Super moon. Super moon ni maksudnya apa? Dia berlaku tahun 1993 dulu. Jadi sekali, hari Sabtu lepas lagi sekali jadi. Fenomena super moon, dia maksudnya apa? Bulan kelihatan lebih besar dan bulan kelihatan lebih terang. Bulan hari Sabtu lepas, bulan berada dengan bumi pada jarak 355,000 kilometer daripada bumi. Jarak terdekat pernah direkodkan setakat ini. Kenyataan ini keluar daripada NASA dalam Yahoo. Kalau tuan-tuan masuk internet pada sehari 2 hari sebelum tu dah keluar dah fenomena supermoon ni. Dia bagi tahu hari Sabtu, dia kata semua orang tengok bulan, tapi segitu ada hujan tak nampak. Jadi fenomena berlaku pada hari Sabtu ni, bulan ni dia main dekat dengan bumi. Dekat tu dia panggil supermoon. Dia lebih besar berapa persen kan, saya ada buat catatan. Dan dia lebih terang, 33% lebih terang daripada biasa. Besar berapa persen besar daripada biasa. Pasal apa? Pasal jarak dia makin dekat dengan bumi. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia nak abang kata Allah dia duk tunjuk sikit-sikit. Kata apa? Kemusnahan alam ini makin dekat. Makin duk dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qaribah. Tuhan kata mereka melihat kiamat ini ba'ida. Daripada kata kiamat tak lagi, lambat lagi, jauh lagi. Wa narahu qaribah. Tuhan kata sedangkan kami melihat kiamat ini dekat sekali. Quran tu, Quran. Daripada duk buat mudah, duk anggap kata tak lagi, lambat lagi. Tuhan kata wa narahu qaribah. Tapi kami melihat kiamat ini dekat. Tsunami. Itu semua tanda-tanda kemusnahan. Tuan-tuan, Jepun rugi berapa banyak? 500 bilion tuan-tuan. Kemusnahan yang kena di Pulau Sendai dengan Miyagi ni. Kemusnahan 500 bilion. Tadi pagi di pejabat saya, mereka bagi tahu, mereka pun melawak pun kasar sangat. Mereka, Ustaz, tak ada kontak-kontak dengan Tokek Balak ke? Tokek Balak saja pun. Ya, awaknya dah ni ada permintaan daripada Jepun, minta nak supply timber, supply balak. Pasal apa? Pasal mereka nak reconstruct balik, nak develop balik kemusnahan mereka ni. Kemusnahan mereka dianggar setakat ni 500 bilion tuan-tuan. Besok Jepun ni negara kuat ekonomi, dia tak perlukan lagi dana luar masuk, dia sendiri boleh bangun. Yang kata Jepun tu. Cuma hak kita nak abang ni satu, bukan nak abang mereka ada duit, Jepun kaya dan sebagainya. Kita nak abang kata apa? Within minutes saja Allah boleh perjalanan macam tu. Within minutes. Berapa minit aja tuan-tuan tengok kemusnahan yang jadi. Allah bukan hantar burung ababil, dan Allah tak hantar Garuda. Allah hantar apa? Ayak laut. Ayak laut. Dia kocak sikit dasar laut bagi jadi gempa. Gempa dasar laut, dia temuk ayak laut bagi naik ke atas, dia randuk naik ke atas darat lagu tu aja. Di Miyagi ni ombak setinggi 10 meter. 10 meter kali berapa kaki tuan? Kali 4 kaki. Dua ada 40 kaki tinggi ombak. Tuan-tuan bayangkan, ombak 40 kaki nak terak, nak hempak mai atas rumah orang ni. Ayang aja. Tuhan hantar ayang aja. Kemusnahan 500 bilion ringgit. Dalam ringgit Malaysia 500 bilion. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan nak abang satu benda aja. Jangan buat tak heran kat aku. Dia nak abang yang tu aja. Dia pilih tu pun. Hari tu dia pilih Indonesia. Semua orang tu tengok Indonesia, India, kenapa? Dia pilih negeri yang paling maju di Asia. Jepun dia pilih. Bagi kena. Tuan-tuan, rakyat Jepun dilatih tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tsunami itu sendiri nama mereka punya. Tsunami itu perkataan Jepun.
Ambil daripada perkataan mereka. Dan sememangnya seluruh rakyat Jepun dilatih. Kalau sekalinya berlaku tsunami, apa nak buat? Mereka dilatih. Itu sebab mereka tak kalang kabut sangat. Walaupun mereka kena teruk macam tu. Ni TV duk tunjuk balik. Tuan-tuan, kita insaf dalam hati ni. Apa dia? Apa duk ada kat mereka tu? Sepatutnya orang Islam ada benda tu, tapi ada kat mereka. Apa dia? Ta'awun, tolong menolong tu. Ombak duk main tu, duk lari, dia duk kutip ni, dia tak kira diri dia, dia tak selfish, dia tak kira penting diri sendiri, dia duk tolong orang. Dia dah naik dah atas bangunan tinggi, teropong duk cari lagi siapa, nampak mak dengan dua anak duk atas bumbung, turun pi pula dengan bantu tali, pi tolong tu mak dengan dua anak tu. Teropong pula nampak satu orang tua laki-laki tersangkut atas dahan pokok, pakai tali turun pi tolong pula. Ni duk ada kat depa. Tunjuk pula dalam TV duk tunjuk. Jangan tengok macam mata ikan kering. Tengok, ambil iktibar. Tengok macam mana bila mai bantuan makanan, depa ni hampir kebuluran, tak ada makanan. Bila mai bantuan makanan, duk ambil gambar. Tak jadi macam mana bantuan sampai di negeri-negeri yang orang Islam kena. Depa beratung, tuan-tuan, tunggu turn seorang-seorang. Ni TV duk tunjuk ni, beratung, tunggu turn seorang-seorang. Dalam pada duk beratung tu pula, nampak orang tua tolak pergi depan. Dalam pada tu, bekalan makanan nak main habis, hak belakang tak ada dapat, hak depan dapat, koyak doa bagi kawan belakang, hak duk tunggu belakang ni. TV tunjuk, tuan-tuan. Daripada satu malapetaka, Allah bagi 1000 pengajaran kita boleh mengaji daripada tu. Quran kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil i'tibar, wahai orang-orang yang Allah bagi mata untuk melihat. Dia tengok benda ni, subhanallah, kata puak-puak ni, kalaulah depa ni Islam, Allahu akbar. Kalaulah Jepun ni Islam, tak tahu nak abang. Tu cara tak Islam tu. Sifat, kepribadian, akhlak, tunjuk ajar Islam ada dalam diri mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah benda yang dia nak beritahu. Dalam keadaan yang macam tu, dalam keadaan yang macam tu, Nabi SAW boleh tolong kita. Dalam keadaan macam tu, gawat yang berlaku di tsunami itu bukan umpama gawat di mahsyar esok ni. Gawat di mahsyar ni lagi dahsyat. Detail tajuk dia ni kita nanti baca di Masjid Matang Buluh, insyaAllah. Detail tentang mahsyar punya gawat ni. Dan dalam kegawatan itu, Nabi Muhammad SAW diberikan syafa'atul uzma, yang benda tu allazi wa'attah, dan memang dah dijanjikan oleh Allah nak bagi ke Nabi kita benda tu. Dalam Quran Tuhan kata apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan membangunkan akan engkau oleh Tuhan engkau akan satu makam yang terpuji oleh sekalian makhluknya. Allah akan letak Nabi Muhammad ni pada kedudukan yang sangat terpuji dan makam yang terbilang mulianya di atas sekalian makhluknya. Engkau bermohon kepada Tuhan, maka diperkenankan Allah akan pinta engkau, dan mintalah syafaat oleh makhluk, maka engkau syafaatkan dia, dan tiada ada seorang di padang mahsyar melainkan di bawah bendera engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat esok kita nak duduk di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah pedoman kita. Di mana bendera dia, di situ kita nak ada. Nabi Muhammad lah satu-satunya orang yang diberikan Allah syafaat besar di hari akhirat esok. Sabda Nabi SAW, siapa mengucapkan doa ini selepas daripada habis bang, dia kata, illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, melainkan wajib, bahkan tetap bagi dia, bagi orang yang membaca doa itu, syafaat daripada Nabi SAW pada hari kiamat, yang ialah syafaat yang munasabah bagi tiap-tiap siapa yang membacanya, seperti syafaatnya pada mengurangkan segala dosanya, ataupun pada memasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, ataupun untuk nak meninggikan darjat di dalam syurga. 3 Nabi boleh tolong. Syafaat Nabi di padang mahsyar esok, di hari akhirat esok, 3. Dia kata apa dia? Yang pertama sekali, nak mengurangkan dosa. Masa timbang amal tu, Nabi boleh tolong. Cuma cerita Israiliyat ni mai, dia kata apa? Dia kata Nabi lesu serban dia pergi atas penimbang yang tu karut lah. Apa tu lesu serban pula kan. Saya mengaji sekolah Arab petang dulu pun, ustaz abang tu juga. Dia kata kita ni kena selalu selawat dekat Nabi. Hak tu bagus dia abang tu, tapi dia tambah tu. Dia kata esok, dia kata masa di mahsyar esok, Tuhan dia buat main mizan, neraca timbang amal kita, amal baik, amal jahat.
Kalau neraca tu nak berat belah jahat, dia kata Nabi balin serban dia kata. Pergi jatuh dan tu berat belah baik dia kata. Padahal dengan kita budak-budak macam tu kan. Dengar Nabi bawa serban apa lain nak balin ni. Dia balin kat aku orang lain tak dapat dah. Kita duduk ingat lagu tu kan. Kita apabila dah besar, dah tua, dah mengaji, kita duduk cari balik. Ni mana cerita lesor serban ni? Tak ada apa rupanya. Tak ada, dia menambah pula tuan-tuan. Kan, dia cerita lesor serban ni semua tak ada. Cerita dia macam mana? Nabi minta kepada Allah. Hadis yang akan datang insya-Allah bulan depan kita baca. Macam mana yang kata Nabi bagi syafaat ke kita di hari akhirat di padang mahsyar esok ni. Dia ada cara dia. Dan bila Nabi minta ni, macam mana respon Tuhan pada dia? Respon Tuhan ni bila Nabi minta, Nabi sujud aja, Tuhan kata apa dekat dia? Irfa' ra'sak. Nabi sujud ni, minta dekat Allah ni. Nabi tak dari dia sujud, minta, ya Allah, ummati, umat aku. Nabi sujud minta. Allah tengok Nabi sujud tu, Allah tak sampai hati. Allah kata apa? Irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala hang. Sal ma syi'ta. Minta hang nak apa? Minta. Lagu tu aja. Nabi minta Allah lepas. Tu dia yang kata Nabi ni kedudukan dia di sisi Allah ni. Allah sayang dia ni macam mana? Nabi tunduk tu, Allah dah angkat. Irfa' ra'sak. Jangan macam ni. Minta aja apa nak. Jangan sampai buat macam ni. Minta. Nabi bukan nak minta kat dia. Dia minta kat siapa? Ke kita. Kita yang doa untuk dia ni. Dia minta doa, ya Allah, bagilah martabat yang tinggi kepada Nabi dan sebagainya ni. Kita ni yang Nabi SAW nak minta lepas kita daripada dosa. Kemudian nak masukkan kita dalam syurga tanpa hisap. Nabi boleh buat, orang lain tak boleh buat. Dan yang ketiga apa dia? Dah duduk dah dalam syurga, upgrade daripada ekonomi pergi business class, daripada business class pergi first class. Nabi aja boleh buat yang tu. Nabi aja. Kita duduk ekonomi pun okey dah, kapal terbang juga. Cuma turun di Jeddah tu first class, turun dulu lah, pasal dia duduk depan, dia sampai dulu kan. Tapi sama lah kita pun turun ekonomi. Okey dah, naik kapal terbang, bukan pergi naik unta, pergi naik kapal terbang dah, syurga dah. Tapi ada lagi satu spesial Nabi boleh buat. Apa dia? Ekonomi pergi business class. Nabi boleh buat. Sini duduk satu nerai, duduk ada 5 orang, 6 orang, ujung nu 3, tengah 4 ke apa ke, hampir depan 2 orang ya. Sini minta mango lasi, dia mau main ayam sasi kan. Kita kata saya minta mango lasi, ekonomi ayam sasi saja, dia kata mango lasi depan. Pindah business class, mango lasi kan. Tak sama, mana boleh sama, bayar tiket pun tak sama. Syurga pun serupa. Kita duduk syurga bawah tu, alhamdulillah. Cukup dah aku nipu, aku tak sangka ni nak dapat ni, alhamdulillah. Nabi tengok Samsuri pergi atas sikit lah. Pasal sebab hujan pun main lagi, saya kata kan. Keluar awal dah. Kawan yang main kuat highway telefon, sahabat kita telefon, Ustaz nak lalu kat mana? Macam biasa, jangan main highway sangkut dekat mana, kata ni jam panjang ni. Okey, kita pun nampak tikam batu lah. Keluar dah sampai pegang kepala batas, seorang pula telefon, Ustaz main kat mana? Kata dia patah highway jam, saya nak pergi jalan lama. Jangan Ustaz, saya sangkut dekat sini pula. Oi, kata kacau lah. Tapi tang padang tu musuh pun nak pergi juga, tak kira. Pinang Tunggal tuan-tuan, Pinang Tunggal pula patah balik. Ada juga yang lintas tang mana tu tadi ni, tunggu juga. Kata kena juga terpa kalau pikul tu. Lepas juga sampai lambat sikit kan. So, esok Nabi kata apa? Ingat tak padang tu musuh malam tu? Business class. InsyaAllah kan. Nabi kata apa? Padang musuh ingat tak? Business class. Alhamdulillah tuan-tuan kan. Mana nak tahu habuan kita kan, habuan kita sayang Nabi adalah ganjaran dia. Inilah yang disebut dia adalah hadis ni. Dan kita kena ingat satu, dalam sebuah hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, dia kata likulli nabiyyin da'wah kan. Nabi kata apa? Setiap Nabi dia ada doa yang mustajab bagi dia. Fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati. Nabi kata tapi aku nak supaya doa aku ni aku nak reserve, nak simpan dulu. Apa dia? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
Aku nak simpan doa aku yang paling mustajab ni. Aku nak simpan dulu. Simpan untuk apa? Hari kiamat esok. Aku nak guna doa ni untuk tolong umat aku. Tu dia tuan-tuan yang kata Nabi ni. Macam mana kita mak pak sayang anak ni. Kita mak pak sayang anak tuan-tuan. Kita lapang tak apa. Anak kena makan. Kita mak pak sayang anak. Bila anak sakit ni, dalam hati ingat apa tuan-tuan? Dalam hati, ya Allah, kalau boleh pindah sakit dia mai kat aku. Aku orang tua, aku tahu nak tanggung macam mana. Jangan bagi kat dia. Kesian dia kecil. Sayang kita kat anak. Kita ingat macam tu. Nabi sayang kita lebih pada tu. Contoh tak tahu nak abang. Contoh lebih tak tahu nak abang. Semua orang kalau ada anak tahu sayang macam mana. Nabi sayang kita lebih pada kita sayang anak kita. Tu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak rugi kalau atas dunia ni kita sayang dia. Tak rugi kita ni. Nah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni insya-Allah kita sambung makam yang terpuji bagi Nabi Muhammad itu apa cerita dia? Dia ada hadis dia. Makam terpuji bagi Nabi. Kemudian dia mai fi doa bainal azan wal iqamah. Doa tadi ni yang kata doa kita baca tadi tu dia kedudukan dia. Kedudukan dia ialah di antara azan dan iqamah. Kan macam amalan kita hari ni kita duk buat. Lepas bang pun kita doa. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Kita doa. Saya lagi lepas qamat doa lagi sekali. Sedangkan lepas qamat itu tidak ada hadis yang disuruh kita doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Tidak ada satu pun hadis. Tuan-tuan bukalah dalam kitab hadis mana pun tidak ada doa selepas daripada iqamah. Tetapi menjadi amalan sekian lama. Jadi kalau baca salah tak salah? Tak salah. Baca doa tak salah. Bukan kita baca waktu dah lepas takbir semayang, sebelum semayang. Setengah orang dia ingat apa, setengah macam ni kita habis mengaji, dah kita tak ada azan dah, ada iqamat saja. Jadi dah tadi tak ada azan, kita tak baca doa, lepas iqamat kita doa. Salah tak salah? Tak salah. Tapi kalau kata ini ada dalam hadis, kata tak ada. Dalam hadis tak ada. Tetapi tidak menjadi kesalahan. Kita nak tahu benda tu aja dari segi ilmu. Pasal apa takut sekali kita pergi bertengkar dengan orang, dia kata sakit buta kita ni. Tapi doa abang ke orang kata ada doa lepas pada qamat tu tak ada. Dan lepas azan dia akan mai tajuk yang akan datang ni, dia kata fi doa bainal azan wal iqamah. Doa itu kedudukan dia di mana antara azan dan iqamah. Macam baru ni ada jadi satu kes di masjid sebelah seberang perai tu. Sembahyang jemaat, khatib tu tak duduk antara dua khutbah. Dia tak duduk antara dua khutbah. Lepas tu hak nampak, tak nampak. Kan kawan hak nampak ni dia jadi dia tahu waktu khatib ni tak duduk. Lepas tu kawan tak nampak tu memanglah dia duduk lena pada tadi dah, dia pun tak nampak apa jadi. Kan? Tapi masalahnya bila jadi lagu tu jadi cerita. Jadi cerita dia timbul lanjutan dari segi hukum. Hukum macam mana ni? Hukum macam mana? Apa tok khatib tak duduk bainal khutbatain kan, al-julus bainal khutbatain, dia tak duduk. Itu sampai jabatan mufti lah di Pulau Pinang, kes ni sampai jabatan mufti. Jadi saya dipahamkan kata mufti hantar wakil mai buat pengumuman apa kata di masjid tu. Mai buat pengumuman di masjid tu kata jemaat tu tak sah. Pasal apa? Pasal khatib tak duduk di antara dua khutbah. Kan? Apa hukum duduk antara dua khutbah ni? Apa hukum dia? Dia syarat sah khutbah lah. Di antaranya dia kena duduk. Al-julus bainal khutbatain ni kena duduk. Kalau bila kata syarat sah, kalau tak duduk tak sah dia kata begitu lah. Jadi jabatan mufti mai abang kata tak sah, rayuan dah habis lah. Kawan nampak dia daripada awal dah, bila tengok lagu tu dia was-was, dia buat zuhur. Kan? Ni kawan tak memang duk tidur ni sejumlah lah buat ni. Kan? Hak tengok tapi duk celaru balik ni pun satu hal juga. Lepas tu bila mai pula abang pula kata tak sah. Pakat nak marah budak ni yang jadi khatib ni katanya student lagi. Wallah saya pun tak tahu detail. Katanya student mana tak tahu. Dia minta dia jadi khatib. Yang dia tak duduk tu pun pasal apa pun tak tahu kan. Tak tahulah dia cerita, dia tak tahu. Mungkin dia nak duduk tengok ada tik cicak ke apa ke atas tempat duduk tu, maka dia tak duduk ke atau apa, tak tahulah alasan dia, tapi dia tak duduk. Itu ceritanya. Kan jadi isu. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni, benda yang melibatkan soal hukum hakam, fiqh dan sebagainya, nak kena.
nak kena tahu. Pasal apa? Pasal dia melibatkan sah batal sesuatu ibadat. Ni yang kata fiqh. Dia melibatkan sah batal sesuatu ibadat. Kemudian benda yang melibatkan tafsir dan juga hadis dan sebagainya pun nak kena tahu. Pasal dia adalah rujukan kepada segala ibadat. Hukum lahir daripada Quran dengan hadis. So kita kena tahu tentang Quran dan hadis. Kan? So bila kita bercakap tentang satu benda, kita kena ada nas dia. Barulah kita buat satu tu kita puas hati. Kan? Macam baru ni satu sahabat tanya saya balik, benda-benda lama dah, tapi dia ulang tanya lagi tentang orang yang bila kemalangan, tangan patah, anggota wuduk bersimen apa semua kan, dia duk ralat lagi, duk tak puas hati lagi kan. Jadi duk tanya apa jadi kalau tangan semen tu jadi betul-betul, duk tanya betul-betul. Saya kata hasil doa abang sama ni betul lah dah. Dia kata tapi hak betul-betul lagu mana lagi, hak betul itu hak Quran dengan hadis bagi tahu itu hak betul. Dia kata pendapat fiqh pun kita dah bagi tahu. Even dalam mazhab Syafi'i pun ada beberapa pendapat. Dan satu pendapat dia kata tangan yang bersimen tu bila kita ambil ayat semayang ambil macam biasa. Hak kawasan tak bersimen ambil macam biasa. Lepas tu bila habis dia kata tayamum. Tayamum sebagai menggantikan tempat yang tak sampai ayat semayang. Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia ada satu pendapat lagi, dia kata apa? Ambil ayat semayang macam biasa. Basuh muka, basuh tangan. Lepas pada basuh tangan kawasan yang tak semen tu, tayamum pula. Lepas tayamum sambung balik ayat semayang, sapu kepala, sapu kaki. Pendapat juga yang tu pun. Dan dia main lagi satu pendapat pula, ada hadis pula pendapat yang ketiga ni. Apa dia? Hadis cerita bila kawasan tu bersimen ambil ayat semayang. Bila main tang kawasan yang berbalut, dalam hadis dia kata berbalut bersimen samalah. Maksudnya dia tutup kawasan anggota wuduk. Dia kata sapu di atas dia saja. Semayanglah. Semayang itu sah. Ini pun malam esok punya mukadimah juga. Hadis ni pun malam esok punya mukadimah juga. Nak cerita kata apa? Bukan daripada pendapat biasa, tetapi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nama roh agama ni dia kira apa? Dia kira jangan buat hak susah. Kalau sekiranya Nabi ada tunjuk jalan senang, jangan buat hak susah. Nabi sendiri tunjuk jalan senang, pasal apa kita nak pergi cari hak susah? Maka ambil yang mudah. Apatah lagi kawan tu pun susah, dia sakit. Kita duk kata kat dia, hari ni pasal kita tak sakit, esok kita sakit, kita tahulah macam mana orang sakit ni. Patah tang ni, patah tang kaki, tang buku lali, itu semua anggota wuduk. Duk atas katil hospital, duk terjun macam tu. Tak tahu orang main habang kat kita ni, hang kena semayang ni, hang tak boleh tinggal semayang ni. Semayang bila apa wajib main duk bersyarah kat kita. Kita sakit. Tak lagi semen tu intisidai atas belakang dia saja. Kita dah duk sakit dah. Hang tak sakit lagi. Tak lagi hang sakit sama ni, semen ni. Ha? Nak main habang kat dia, kata hang kena semayang. Okey, tak apa, aku nak semayang lah. Itu hang duk ambil semayang macam mana? Dia ni abang, saya ambil semayang tu lah, ambil semen saya sapu. Mana boleh, hang kena tayamum. Dia kata aku nak turun katil ni pun susah, nak turun pergi cari debu nak tayamum pula. Dia dah susah, sakit, janganlah disusahkan dia lagi. Apatah lagi ada hadis yang kita nak baca malam esok insya-Allah. Nak abang kata boleh sapu